Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid ini, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang esa dan perkasa, yang mulia lagi mengagung. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ni, tuan-tuan, sangat-sangat pengampun. Sangat-sangat pengampun, sangat-sangat memberi rezeki. Sebab tuan-tuan nak, kalaulah kata dalam bahasa Arab disebut sirah mubalaghah, maksud kata benda tu terlalu-lalu, tersangat-sangat. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita tengok terjemahan Al-Quran, dia tulis Maha, yang Maha mengampun, yang Maha tu dalam bahasa Arab disebut sirah mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pengampun. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberi rezeki. Tak kira siapa pun kau, tak kira apa pun bangsa engkau, Allah Subhanahu wa taala tetap bagi rezeki. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, Maha Penyayang. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian,
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sekarang ni tuan-tuan sebaik-baik umat. Yang kita ni menjadi umat kepada seorang Nabi yang disebut Sayyidul Kaunain, kedua dunia dan juga akhirat. Kita umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai satu mukjizat yang berkekalan sehingga ke akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Subhanahu wa taala bagi satu kelebihan yang cukup banyak. Antaranya apa dia? Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita Lailatul Qadar. Tuan-tuan, yang tuan-tuan tahu, kalau dengar je ceramah pasal waktu bulan Ramadan ni, biasa ustaz-ustaz akan sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan ayat-ayat yang seterusnya. Yang mana malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan tahu khairun min alfi syahr, sama macam 1000 bulan. 1000 bulan tuan-tuan. 1000 bulan berapa tahun? 80 tahun lebih, itulah 80 tahun. Tuan-tuan dekat dalam ni, siapa yang umur 80 tahun? Cuba angkat tangan. Mungkin ada seorang pun. Kalau tahun ni tuan-tuan kita dapat Lailatul Qadar, contoh katakan 80 tahun. Tahun depan pula dapat lagi 80 tahun kan? Dah jadi 160 tahun. 10 tahun kita dapat. Maksud kata kita dapat 800 tahun. Cuba tuan-tuan kira lah sendiri berapa puluh tahun dia beramal. Walaupun umur kita antara 60 ke 70. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, pagi ini saya akan bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbunyi an Yahya bin Ya'mar qala kana awwalu man qala fil qadri bil Basrah Ma'bad al-Juhayni. Hadis ini menceritakan tentang dari Yahya bin Ya'mar. Hadis ini dari Yahya bin Ya'mar qala, dia berkata kana awwalu man qala fil qadri bil Basrah Ma'bad al-Juhayni. Maksud dia orang yang mula-mula menceritakan tentang qadar dekat Basrah ni adalah Ma'bad al-Juhayni. Siapa Ma'bad al-Juhayni ni? Ma'bad al-Juhayni ni dia adalah pengasas kepada qadariyah. Ma'bad al-Juhayni. Lalu fantalaqtu, kata Yahya bin Ya'mar, fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hajain aw mu'tamirain. Lalu kata Yahya bin Ya'mar, aku dan juga Humayd bin Abdurrahman ni pergi haji, dua orang yang pergi haji ataupun mu'tamirain, dua orang yang pergi umrah. Faqulna, lalu kami kata, law laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kami berjumpa dengan salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, kami akan tanya dia ni mengenai fil qadar, pada qadar ni. Fa ufiqa lana Abdullah bin Umar, lalu Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ni berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Tuan-tuan, anak kepada Sayyidina Umar. Dakhil al-masjid, masuk kata dalam masjid. Yahya bin Ya'mar dan sahabat dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni dekat dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi
ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maksud kata apa dia? Lalu aku dampingi Abdullah bin Umar ni, salah seorang di antara aku ni belah kanan dan salah seorang lagi belah kiri. Fazanantu, lalu Yahya bin Ya'mar dia kata fazanantu, aku menyangka anna sahibi, sesungguhnya kawan aku ni dia akan mewakilkan aku untuk berkata. Fakultu, lalu aku kata Aba Abdurrahman, wahai bapa kepada Abdurrahman, innahu qad zahara, sesungguhnya telah muncul Cibalana, sesungguhnya muncul di kalangan kami ni nasun, orang-orang yang yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, yataqaffaruna al-ilm, mereka mendalami ilmu. Wa zakara min sya'nihim, lalu disebut mengenai mereka ni, annahum, mereka ni yaz'umun, mereka menyangka apa dia? Alla qadar, maksud kata qadar itu tak ada. Wa anna al-amru anus, sesuatu benda itu terjadi dengan sendiri sahaja. Mana boleh tuan-tuan? Mana boleh benda ni terjadi dengan sendiri sahaja? Tak boleh. Kena ada dilalui dengan qadar. Baik, qala fa iza laqita, lalu Abdullah bin Umar dia kata fa iza laqita, kalau kamu jumpa puak-puak ni, laqita ulaika, kalau kamu jumpa puak-puak ni, fa akhbirhum, bagi tahu mereka, anni bari'un minhum, aku ni berlepas diri daripada mereka, wa annahum bari'un, dan mereka ni berlepas diri daripada aku. Wallazi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi yang Abdullah bin Umar bersumpah, Abdullah bin Umar ni yahlifu, dia bersumpah, lau anna ahadikum lau anna ahadihim, kalaulah ada di antara mereka ni mislu Uhud zahaban, ada orang-orang ni mereka ni mempunyai emas setinggi gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilallahu minhu, Allah Taala tak terima. Maksud kata apa tuan-tuan? Pagi ini nak menceritakan kepada kita bahawa berpegang kepada rukun iman yang kita belajar. Rukun iman ada berapa? 6 semua sekali. Percaya pada qada dan juga qadar, ketentuan baik dan juga buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan sesuatu? Boleh tak berubah? La yuraddu qada illa qada. Maksudnya kalau sesuatu benda nak terjadi, jadi yang dapat menolak itu adalah doa. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali pada waktu kita nak berdoa. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu, menceritakan tentang kejadian manusia. Inna ahadakum, sesungguhnya kamu ni dijadikan dalam perut mak kamu 40 yauman, 40 hari sebagai setitis air mani. Setitis air mani itu tuan-tuan dekat dalam perut mak kita. Kemudian selepas 40 hari kamu akan dijadikan apa? Alaqah. Alaqah ni benda apa tuan-tuan? Alaqah ni tuan-tuan, kalau satu benda yang dia tergantung, satu benda yang tergantung. Alaqah ni satu benda yang tergantung. Ni macam ni. Ini dipanggil alaqah. Kalau sebab tu hina dipanggil alaqi. Tuan-tuan, benda yang tergantung tu dipanggil alaqah. Tuan-tuan pergi tengok, pergi scan baby waktu zaman tu memang dia tergantung, betul. Alaqah ni juga kita boleh terjemahkan itu sebagai apa? Leech, lintang ataupun pacat. Apa sifat pacat, tuan-tuan? Dia menghisap darah. Dan memang kita dekat dalam perut mak kita, darah mak kita sedut untuk besarkan. Tuan-tuan, mula-mula 40 hari setitis air mani, lepas tu 40 hari, lepas tu dia jadi alaqah. Alaqah dengan mudghah, segumpal daging, segumpal daging. Tuan-tuan, dah jadi segumpal daging. Mula-mula apa dia?
40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Selepas 40 hari itu ditiupkan roh. Summa yanfahu ditiupkan roh. Wa ya'muru bi'adli kalimat, diperintahkan suruh buat benda. 4 benda. Bikat birizkihi, tulis dia punya rezeki. Rezeki dia tulis. Tulis dia punya rezeki. Tuan-tuan, rugi kalau kita ni, isteri kita mengandung ataupun anak cucu cicit kita mengandung kali pertama 40 hari, 40 hari lagi, 40 hari, berapa? 120 hari. Selepas 120 hari ditiupkan roh dan disuruh buat 4 benda. Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Bikasbi rizkihi, rezeki dia ni. Suruh tulis dia punya rezeki. Sebab tu tuan-tuan, dalam sebelum 120 hari itu doa banyak-banyak untuk anak dekat dalam kandungan. Doa banyak-banyak. Tuan-tuan yang dah jadi datuk, yang dah jadi nenek, doakan untuk anak cucu. Rugi kalau kita tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 120 hari. Rugi sangat-sangat. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh ini. Bikadri rizkihi, rezeki dia. Wa ajalihi, ajal dia. Wa saqim aw sa'id, bahagia dia ke ataupun celaka. Tuan-tuan, saya tanya dekat tuan-tuan yang ada dekat dalam ni, siapa yang nak cucu dia ataupun anak-anak dia orang yang mendapat kecelakaan dekat akhirat? Cuba tanya, siapa nak? Tak ada siapa pun. Tuan-tuan nak anak cucu dia dapat masuk neraka dan sebagainya. Tak ada siapa pun. Tuan-tuan, tak ada siapa pun. Tapi rugilah kita tuan-tuan. Sebelum 120 hari ni, kalau kita tak berdoa sungguh-sungguh, pun rugi. Rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, baik. Baik, satu ayat Al-Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ini cerita pasal lain pula. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini supaya mereka menyembah kepada Allah. Kita nak menjadi orang yang baik, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan doa. Baik. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Maksud dia kata, dan tidaklah aku berkehendak daripada mereka ni daripada rezeki. Wa ma uridu, dan aku tidak pula berkehendak daripada mereka daripada ayu'timun, untuk bagi makan kepada aku. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berubah. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki dekat kita. Ayat yang saya bacakan tadi ni tuan-tuan, ayat ni jelas menunjukkan bahawa satu jin dan juga manusia itu dijadikan untuk beribadah. Maka selalu dia ataupun wajiblah mereka memberi tumpuan kepada apa benda yang mereka diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita sebut ibadah ni, bukannya maksud ibadah ni kita hanya duduk dekat ekor sejadah, berzikir, bertasbih, sembahyang 5 waktu, bangun malam. Tak. Bukan itu sahaja tuan-tuan. Kita bekerja pun sebagai satu ibadah. Tuan-tuan selalu dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang perempuan. Seorang perempuan dia bagi anjing minum, kan? Anjing minum. Dan perempuan ini menjadi ahli syurga. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah kata tuan-tuan hari ini bekerja pasang paip air, contoh kata-kata. Paip yang tuan-tuan buat masuk ke masjid, masuk ke rumah orang, masuk ke surau, masuk ke mana-mana lagi. Dengan air, dengan kerja yang tuan-tuan buat, orang buka je bini, dia boleh tidur. Dengan kerja yang tuan-tuan buat, tuan-tuan,
Orang haus boleh minum, orang sakit perut boleh buang air, senang selesa. Orang nak masak pun boleh, minum pun boleh. Bukan setakat orang yang haus saja, semua bermanfaat. Kalau tadi perempuan boleh bagi anjing yang minum pun, Nabi dalam hadis itu cerita perempuan yang ahli suku. Bagaimana pula dengan kerja tuan-tuan? Tuan-tuan TND, LLN nama dibuat. TND, kerja tuan-tuan. Pasang tengok dekat dalam masjid ni, berapa punya banyak lampu. Tuan-tuan, berapa punya banyak lampu, berapa punya faedah dia banyak untuk orang mengaji ilmu. Kerja tuan-tuan dengan kerja yang tuan-tuan buat menyebabkan orang menuntut ilmu pun mudah. Takkan benda itu tidak bermanfaat. Takkan benda itu bukan ibadah. Untuk ibadah, bekerja juga adalah satu ibadah. Bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan okey, baik tuan-tuan, dalam hadis lain ataupun dalam ayat lain, innama masalul hayatid dunya kawa'in anzalnahu minas sama' wa ikhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas. Maksud dia tuan-tuan, sesungguhnya bandingan kehidupan dunia ni hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dia daripada langit. Lalu tumbuhlah dengan tumbuh-tumbuhan tadi, tumbuh dekat bumi ini, dan jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang bercampur aduk dan berbau-bau. Baik. Dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahan dia dan berhias dengan bunga-bunga yang berwarna-warna, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat pelbagai-bagai tanaman serta merasainya, mengambil hasil. Datanglah perintah kami menimpakan dengan bencana pada waktu malam ataupun pada waktu siang hari, dan kami jadikan ia hancur. Tuan-tuan sekalian, kisah yang selalu kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, ada satu tempat nama dia Ardul Jannatain yang dikatakan dekat Yaman. Ardul Jannatain ini bumi dua kebun. Kalau kita terjemahkan, suburnya bumi Ardul Jannatain ini tuan-tuan, subur sangat-sangat. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk membayar zakat, mereka enggan. Allah Ta'ala binasakan kebun itu, habis semua. Dan kesan dia tuan-tuan boleh nampak seperti mana bentuk terbakar. Ardul Jannatain. Apa kehebatan Ardul Jannatain ini tuan-tuan? Tuan-tuan, suburnya Ardul Jannatain ini, sampai kata tuan-tuan, kalaulah kata dekat kebun tu tuan-tuan bawa bakul kan, macam bakul yang orang ambil tea untuk diletak kat belakang kan. Tuan-tuan bawa bakul tu dekat belakang, tuan-tuan lalu je dekat kebun, tak payah petik, lalu je, cukup lalu je. Lepas tu tuan-tuan keluar, bakul yang tuan-tuan bawa penuh. Bukan petik tuan-tuan, lalu je. Agak-agak kebun tu cantik ataupun subur dengan kebun tu. Tuan-tuan bawa bakul macam tu, pergi lalu je tuan-tuan, bukan yang pergi petik ke, lalu je. Keluar daripada kebun tu penuh bakul. Macam mana punya subur? Ataupun contoh dekat zaman sekarang ni tuan-tuan pergi masuk kebun musangki, bawa bakul, tuan-tuan lalu je, tak payah dia, lalu je cukup. Keluar daripada kebun tu penuh dengan musangki. Agak-agak tuan-tuan, macam mana punya subur kebun musangki tuan-tuan? Punyalah subur. Nak ceritakan subur terlalu subur. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka membayar zakat, mereka enggan. Allah Taala binasakan terus. Sekarang kita tak nampak benda ni. Tak nampak.
Perkara macam ni kita tak nampak depan mata. Zaman-zaman dahulu enggan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus Allah Taala binasakan. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, seelok dan sepatutnya kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang takwa. Ada dalam satu syair Arab dibagi nama, inna lillahi ibadan futana kallaqul dunya wa khaful fitan. Maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ibadah, hamba fatana yang cerdik. Kallaqud dunya wa khaful fitan. Mereka ni meninggalkan dunia ni wa khaful fitan. Sebab tu mereka takut fitnah dunia. Nazaru fiha falamma alimu. Mereka melihat kepada dunia ni, falamma alimu, maka mereka mengetahui annaha laysat li hayyin watana. Maksud kata bumi ni bukanlah tempat untuk hidup watan, tempat hidup kekal. Tak, bumi ni bukan. Sampai bila? Umur 60, 70, 80, 90, satu hari nanti kita akan meninggal juga. Satu hari nanti tuan-tuan, besar mana pun kita punya pangkat, rendah mana pun kita punya pangkat, satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pangkat besar tuan-tuan, kalau dalam askar entah begini, pangkat dia tak tahulah saya tuan-tuan. Kalau dia ada begitulah beginilah, bintang, penuh bintang. Kalau dekat sini ni ada jasa entah beginilah kan. Besar mana pun pangkat kita tuan-tuan, kita adalah manusia, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau alim ke, kau tak alim ke, satu hari nanti kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu orang yang mula-mula diadili pada hari kiamat. Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah rajulun istusi. Maksud yang dia tuan-tuan, orang yang mula-mula diadili pada hari kiamat adalah apa? Orang yang mati syahid. Tuan-tuan, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid mula-mula diadili pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya dekat orang mati syahid ni, dengan nikmat yang aku bagi dekat engkau, kamu buat apa? Orang yang ni kata apa? Dengan nikmat yang kau bagi dekat aku, ya Allah, aku berjuang sehingga mati syahid. Aku berjuang sehingga mati syahid. Allah Ta'ala kata apa? Kadzab. Kadzab. Kau tipu. Kau tipu. Tapi kau mati syahid bukan kerana aku. Kau mati syahid supaya orang kata kau hebat, orang kata kau begitu, orang kata kau begini. Malah dah dikatakan pun, orang yang mula-mula diadili hari kiamat ni, orang yang mati syahid ni tuan-tuan, dimasukkan dekat dalam neraka. Yang kedua siapa? Orang yang alim, yang belajar ilmu, mengajarkan pula kepada orang lain. Allah Ta'ala tanya, dengan nikmat yang aku bagi dekat kamu ni, kamu buat apa? Orang yang alim ni dia jawab, dengan nikmat yang aku bagi dekat kamu ni, dengan nikmat yang kau bagi dekat aku ni, ya Allah, aku belajar sekian, aku membaca Al-Quran kerana engkau. Allah Ta'ala katakan, kau tipu. Engkau belajar ilmu sekian supaya orang kata kau alim, malah dah dikatakan pun orang yang ni tuan-tuan masuk neraka. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya mengajar dekat tuan-tuan ni, tuan-tuan, dan juga mana-mana ustaz yang mengajar tuan-tuan, tolong doakan kami pendakwah ni, tolong doakan moga kami ni betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang kedua siapa? Diadili. Orang-orang yang adil. Tuan-tuan, doakan kami, moga-moga kami ini berdakwah tuan-tuan lillahi ta'ala. Baik. Yang ketiga siapa? Orang yang diadili pada hari kiamat. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah Ta'ala bagi dia punya kekayaan. Dia memang orang yang kaya, orang yang beradil. Segala asnaf tu dia bagi semua sekali pada asnaf. Lalu dekat hari kiamat nanti Allah Ta'ala tunjukkan balik harta dia, nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Allah Ta'ala tanya, dengan nikmat yang aku bagi dekat kau buat apa? Orang tu kata apa? Orang yang alim tu kata, dengan nikmat yang kau bagi, aku bagi dekat asnaf ni semua. Asnaf ni semua aku bagi. Kerana Allah Ta'ala kata kadzab. Tipu. Kau bagi ke semua asnaf ni supaya orang kata engkau hartawan, contoh, dermawan, sekian. Supaya orang kata kau hebat, dermawan. Malah dah dikatakan pun, orang dah kata kau sekian. Orang ni masuk dekat dalam atau hadis saya tak baca kan matan hadis tu tuan-tuan. Saya baca mafhum dia. Saya terangkan dekat tuan-tuan mafhum hadis. Tuan-tuan, siapa pun kita dekat dunia ni tuan-tuan, ingat kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu hari nanti kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, balik kepada syair ini tadi. Nazaru fiha falamma alimu. Mereka melihat kepada dunia ini, maka mereka mengetahui annaha laysat li hayyin wa dana. Dunia ini bukanlah tempat untuk kekal selamanya. Ja'alul lujjatan wa takhadhu salihal a'mal fiha sufun. Mereka jadikan dunia ni seolah-olah laut, dan mereka menjadikan amalan saleh dekat dalam dia sebagai kapal. Macam contohlah tuan-tuan, kita dekat dalam kapal. Macam mak ayah kita dulu pergi haji kan naik kapal berbulan-bulan baru sampai ke Teluk Eden. Lepas baru terus ke Mekah kan, berbulan-bulan lama ni. Kita beramal tuan-tuan seolah-olah kita berada dekat dalam satu kapal yang mana satu hari nanti kita akan berlabuh dekat satu tempat. Tempat itu adalah akhirat. Tuan-tuan, kita bawa segala jenis bekalan kita untuk menuju ke akhirat. Itu yang kita bawa. Harta kekayaan kita tuan-tuan dekat rumah sikit punya besar. Lamborghini ada, apa, Mustang, apa benda, kereta yang hebat-hebat, semua ada. Semua harta kekayaan tu kita tak bawa pun tuan-tuan. Yang kita bawa apa dia? Amalan. Sedekah jariah kita bawa. Itu je lah tuan-tuan. Dan yang satu lagi yang kita bawa apa dia? Tuan-tuan, yang mungkin kita tak pernah dengar, sayyiatul jariyah. Yang selalu kita dengar tuan-tuan, sedekah jariah. Sayyiatul jariyah itu tuan dia. Sayyiatul jariyah ni apa dia? Benda-benda buruk yang kita ni sebagai pengasas dia. Kita sebagai pengasas kepada sesuatu benda buruk, yang menyebabkan apa dia? Orang bawah dan ke bawah mengikut. Dosa itu kita bawa. Contoh katakan tuan-tuan, tentera. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak cerita tentera ke apa tuan. Kan dulu sebelum ada kagat macam mana keadaan, tuan-tuan tahu, tuan-tuan bekas tentera.
Kepala dia menuduh orang bawah buat sekian. Orang bawah buat. Bukan semua sekali tuan-tuan. Kita orang atas, kita perintahkan orang bawah buat sekian. Contoh, kita perintahkan orang bawah minum arak. Contoh, bila kita pencen, kita tinggalkan segala. Tapi kita lupa nak bagi tahu dekat anak buah yang kita suruh dia minum arak. Kita lupa nak berdakwah kepada dia balik. Tinggalkan benda ni. Dulu aku suruh kau buat sekian. Sekarang aku dah bertaubat. Jangan buat lagi benda ni. Yang tu kita selalu lupa. Benda ni pun akan dibawa juga. Yang dinamakan dengan sayyi'atul jariyah. Sayyi'atul jariyah pun kita bawa. Jadi tuan-tuan, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil balik. Kalau adalah tuan-tuan dulu pernah kita buat benda ni, pernah kita suruh orang atas, kita suruh orang bawah buat sekian ni. Sekarang ni tuan-tuan tahu nombor dia, tuan-tuan pergi telefon minta maaf. Kata tuan-tuan, benda ni ada tuan-tuan ya. Cuma saya nak datangkan dalil. Tuan-tuan dengar ceramah Ustaz Said Nurul Hisham dengan Ustaz Mak Isa ataupun siapa nama dia, Pasir Gudang, Ustaz Pasir Gudang. Tuan-tuan dengar khas bab sayyi'atul jariyah, dosa yang kita bawa benda tu dosa. Tuan-tuan, yang ini yang kita takut tuan-tuan. Cuba bayangkan, sedekah jariah elok jalan, dalam masa yang sama sayyi'atul jariyah juga berjalan. Macam mana? Akaun kita dekat akhirat, saham akhirat dah memang elok bersih. Tapi dalam masa yang sama ada juga sayyi'atul jariyah itu yang menakutkan. Tuan-tuan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang ada sekarang. Kita tak tahu bila kita akan mati. Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sampai bila tuan-tuan akan hidup? Tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan yang hidup dia lama, yang Allah Ta'ala bagi kesempatan hidup dia lama. Ada yang tak. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi meninggal dekat dalam tidur pun ada juga. Tuan-tuan, ada kan ada orang meninggal dekat dalam tidur. Jadi tuan-tuan, sebelum tidur takut meninggal pun baca doa. Baca doa yang ada dekat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya mau ingat doa dia tuan-tuan. Macam mana tu doa dia? Tak apa, nanti kalau saya ingat saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Baik, doa-doa yang begini tuan-tuan perlu kita amalkan. Sebab tu kita tak tahu bila kita mati. Kita tak tahu. Ya Allah ya Tuhanku, kita makna doa ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan diri aku kepada Engkau. Banyak doa-doa tuan-tuan buka dekat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan tuan-tuan doa sebelum tidur ni. Baik, nanti kalau saya ingat saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Baik, sambung balik syair tadi ni, salihal a'mal fiha sufun. Dan tuan-tuan, mereka menjadikan dunia ni seolah-olah laut, dan mereka jadikan amal soleh itu dekat dalam dia sebagai kapal. Kita ni tuan-tuan, umur yang sebenarnya umur kita makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Kenapa tuan-tuan? Contoh kata, tuan-tuan daripada sini nak pergi ke Kuala Lumpur. Tujuan tuan-tuan Kuala Lumpur. Makin lama tuan-tuan berjalan, makin hampir dengan Kuala Lumpur ke makin jauh? Makin hampir. Itulah. Makin hampir dengan Kuala Lumpur. Macam tu juga dengan kita ni. Kematian kita Allah Ta'ala tetapkan sekian waktu. Makin lama
waktu berjalan, maksud kita makin hampir kita dengan ajal. Makin hampir kita dengan ajal kita, tuan-tuan. Baik, sambung balik tuan-tuan. Oleh kerana dunia ni seperti yang digambarkan tadi, dan keadaan kita serta matlamat penciptaan kita seperti mana yang disebutkan tadi, maka wajiblah ke atas kita ni tuan-tuan, membawa diri kita ke jalan golongan yang dipilih. Eloklah kita bawa diri kita kepada jalan yang bagus dan mengikuti jalan golongan yang beramal dan juga bermata hati, bersedia untuk apa juga segala isyarat yang menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik. Baik, tuan-tuan, dalam hadis ini, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan juga takwa. Macam mana tuan-tuan amal kebaikan kita dekat dunia ini? Tuan-tuan, tolong-menolong, membantu jiran kita. Jiran kita ada hak dengan kita, tuan-tuan, ya? Tak boleh kita nak sakiti dia, tak boleh kita nak ganggu dia. Baik, dan terdapat dalam riwayat yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudara. Allah fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudara dia. Tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Maksud dia, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia ganjaran seperti orang yang melakukan. Kita menunjukkan kepada kebaikan, tuan-tuan. Tunjuk kepada kebaikan, maka kita dapat. Seolah-olah macam pelaku dia macam orang yang membuat dia. Kita menunjukkan, tuan-tuan, abang bukan macam ni bang, sepatutnya sembahyang ni begini. Kita tunjuk dia buat benda yang baik, ganjaran pun dapat dekat kita juga, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila al-huda lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a." Maksud dia, siapa yang menyeru kepada petunjuk adalah bagi dia ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti dia, dan demikian itu tidak mengurangkan ganjaran mereka sedikit pun. Sedikit pun tak mengurangkan. Baik, kerana Imam An-Nawawi, tuan-tuan, dia terdorong untuk mengumpulkan sebuah kitab yang ringkas sebahagian daripada hadis-hadis sahih yang mengandungi cara yang menjadikan amalan bagi dunia ini. Sebab tu Imam An-Nawawi, tuan-tuan, dia mengarang beberapa kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan, dikumpulkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak faedah dia. Tuan-tuan, banyak faedah kitab Riyadhus Shalihin ni. Antara bab yang elok, tuan-tuan, babul ikhlas. Babul ikhlas, ikhlas ni apa benda, tuan-tuan? Ikhlas ni kata pengarang ni, dia tu amalan. Ikhlas ni dia membawa maksud apa? Dia beramal dengan niat semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang dijanjikan. Tuan-tuan, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimuna as-salah wa yu'tu az-zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksud dia apa dia? Padahal mereka tidak diperintahkan, mereka ni tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta mereka memberi zakat. Dan yang demikian itu agama yang tuan-tuan adalah Allah Subhanahu wa taala bagi agama umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ini tujuan kita diciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksud dia, daging dan juga darah binatang korban atau hadiah itu tuan-tuan tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah amalan yang ikhlas, yang berdasarkan pada amalan ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu amalan. Kita melakukan sesuatu amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ini kuliah pagi kita, kuliah subuh kita tuan-tuan. InsyaAllah Subhanahu wa Ta'ala ada kesempatan kita sambung lagi. Yang baik kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang yang Allah